Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis pada hari ini, mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Syukur Alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dan ini merupakan minggu yang terakhir sebelum kita menyambut Syawal yang mulia. Untuk kuliah kita pada tengah hari ini, kita telah menjemput Ustazah Isfadia yang kita datangkan dari UIA. Ustazah pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mendapat pendidikan di UIA dan juga UKM. Tu serba sedikit tentang Ustazah. So, tanpa saya berlengah masa, saya menjemput Ustazah untuk memberikan perkongsian pada tengah hari ini. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah sampai pada 26 Ramadan dan Allah mengizinkan kita untuk terus menghirup oksigen hidup ya, dengan penuh keberkatannya, sehinggalah mudah-mudahan yang kita mohon sehingga berlalunya Ramadan. Dan kalau boleh Ramadan akan datang juga, kita nak peluang yang sama yang boleh kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyedari siapa diri kita yang sebenarnya. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan, oleh kerana tidak ada tajuk yang spesifik, jadi saya sampaikan pandangan dan juga perkongsian ini daripada hati saya sendirilah ya. Sebab kebetulan pula kami, saya dan suami, begitu juga dengan anak nombor 2, baru balik daripada melakukan ibadah umrah 4 hari yang lepas. Setelah sebenarnya kami pergi Mekah tu 9 tahun yang lalu. Dekat paling akhir, last kali pergi tahun 2006. Jadi orang ingat saya setiap tahun pergi Mekah. Ya ke Ustazah? 9 tahun yang lalu, dia kata, ikut rombongan yang sama. Saya kata ya 9 tahun yang lalu, 2006. Dan kali ini pergi pula, memang Alhamdulillah Allah bantu, kerana saya ada nazar sedikit lah pada masa yang lalu. Jadi ini kira umrah yang wajib lah kan, yang perlu disempurnakan. Dan kita juga berazam setiap tahun kalau boleh nak pergi ke Mekah kan. Tapi terfikir juga orang yang tak mampu nak pergi tu, duk kita je yang pergi kan. Jadi lebih baik antara amalan yang terbaik, kita membantu orang yang tak pernah pergi kerana masalah kewangan dan sebagainya, bagi pula dia peluang, kita sedekah, kita infak dekat dia. Macam itulah. Jadi tanamkan azam supaya kita juga boleh pergi dan membantu orang lain untuk pergi. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan, fokus saya nak bawa beberapa pengalaman yang sedikit yang saya rasa saya alami di Tanah Suci berkaitan dengan bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya kita boleh jadikan pengajaran yang sangat penting, kerana sekejap lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Jadi bila kita meninggalkan Ramadan, perlu ada bekalan-bekalan yang boleh kita bawa sebagai survival kita di luar bulan Ramadan. Saya seronok membaca satu bingkisan WhatsApp yang di-share. Dia cerita bagaimana satu kelompok tentera yang masuk dalam gua yang sangat gelap. Ada dapat tak WhatsApp tu? Dan saya cerita sampai habis baru perasan, dah dapat baca lah. Jadi sekelompok tentera ini dia masuk dalam satu gua yang sangat gelap, mereka tidak nampak apa-apa pun. Jadi bila jalan tu dia rasa terpijak batu-batu kerikil. Sebahagiannya ada maklumat mengatakan bahawa batu-batu yang dipijak itu adalah emas. Ada dah? Dapat tak mesej tu? Oh tak dapat Okay. Tapi saya suka dia punya kupasan cerita ni. Oleh kerana dengar
mendengar beberapa orang yang mendapat maklumat kata emas, jadi sebahagiannya mengumpulkan batu-batu tersebut sebanyak yang mungkin. Satu lagi golongan, dia bawa sekadarnya. Satu lagi golongan, dia macho kan, dia tak payahlah, relax je lah. Tak apa nak buat apa sibuk sangat kan. Biasa je, ni cuma hanya gua biasa. Begitulah. Jadi kemudiannya dalam perjalanan, sebab lelah penat bawa batu-batu kerikil yang banyak, mereka yang mengumpulkan batu yang banyak itu telah membuang separuh. Jadi yang sikit tu tinggal sikit lah. Yang tinggal sikit, dia bawa sikit. Yang sekadarnya, hanya sekadarnya saja. Yang tidak buat apa-apa pun tidak buat apa-apa. Tetapi bila sampai di hujung gua, ada cahaya masuk, barulah mereka nampak memang betul-betul emas. Patah balik tak boleh lah. Instruction tak boleh patah balik. Dia kena terus maju ke hadapan. Maka berakhir dengan kesemuanya penyesalan. Orang yang tak ambil, tak kutip apa-apa sangat menyesal kerana tidak mempercayai maklumat tersebut. Orang yang bawa sekadarnya menyesal kerana kenapa tak bawa lebih banyak. Yang bawa lebih banyak menyesal kerana tak pinjam pula karung orang lain. Yang dah bawa banyak meninggalkan separuh, lagilah menyesal. Kerana apa? Kerana dah ada di tangan tapi dilepaskannya. Baik, itu adalah satu kiasan saya kira yang cukup cantik. Sebab bila baca tu saya terus relate dengan Ramadan. Jadi Ramadan ni ibarat gua yang gelap itu, tapi menyediakan banyak keberkatan, banyak manfaat, banyak pengajaran, banyak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-maklum, perkara-perkara yang sunat kita lakukan dalam bulan Ramadan, kita akan dapat pahala wajib. Manakala pahala wajib digandakan 70 kali. Kejap lagi kita akan solat zuhur. Solat zuhur dalam bulan Ramadan menyamai satu waktu bersamaan dengan 70 waktu. Macam tu 70 kali ganda banyaknya. Kalau kita keluarkan zakat dalam bulan Ramadan, maka ia seolah-olah digandakan 70 kali. Itu juga perkara sunat yang paling mudah macam senyum, bagi salam, perkara-perkara sunat. Bila buat, kita mendapat pahala sebanyak pahala wajib. Jadi itulah emas-emas yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Tetapi lebih daripada itu, kita kena belajar apakah mesej di sebalik Ramadan. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, Ramadan ini dalam bulan hijrah kita jatuh pada bulan nombor 9. Bulan yang ke-9. Kalau kita biasa ikut kalender Masihi, yang ke-9 adalah bulan September. Jadi bulan September atau kita sebut bulan 9. Kalau bulan hijrah, bulan yang ke-9 itu adalah bulan Ramadan. Baik. Kenapa saya sebut bulan ke-9? Kalau tuan-tuan puan-puan ada sedikit ilmu berkaitan dengan nombor yang dipanggil numerologi. Logi ni bukan logi najis ya. Orang sebut sosiologi, psikologi, antropologi. So logi tu maksudnya knowledge ataupun science. Jadi kalau sosiologi, science ataupun knowledge about social. Kalau psikologi, knowledge ataupun science about psycho. Psycho tu psyche, jiwa ataupun adab serta attitude, behavior. Okey, jadi itulah maksud logi. Numerologi bermaksud ilmu ataupun sains berkaitan dengan nombor. Nombor 9 sinonim dengan leadership, kepimpinan. Dia mempunyai pengurusan dan juga kemahiran kepimpinan yang tersendiri. Jadi master saya tadi adik pengurusi kita disebutkan saya daripada UIA bekas sebenarnya. Saya ingatkan dia nak sebut daripada UE. Jadi rupanya UIA, okey lah. Dan masa saya buat dalam UKM, dari UKM saya buat psikologi, tetapi saya minat untuk mengetahui personality dan juga watak manusia.
Sebab kalau ikut numerologi, manusia ini ada 9 watak. Dan saya percaya bahawa Allah ini meletakkan kita bila lahir pada hari ini, tarikh ini, bulan ini, tahun ini. Mesti ada sebab. Sebab Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Dan ilmu Allah itu sangat luas. Jadi sangat luas. Dan melalui numerologi ini juga saya lebih terbuka dan juga memahami manusia dan lebih bersifat pemaaf, tuan-tuan dan puan. Jadi ini secret lah on my behalf kan. Jadi kalau orang sebut, Ustazah tak marah ke macam tu? Saya kata sebab saya tengok dia punya nombor dia 8. Contoh dia, nombor dia 8. Jadi bila basic nombor 8 ini, dia pemarah yang amat. Dia tidak boleh dikawal. Jadi bila kita tahu kelemahan dia pemarah yang amat, kita boleh adjust diri kita, fleksibelkan diri kita bagaimana kita nak berhadapan dengan orang begini. Dan bila dia marah-marah juga, kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Dan saya suka sebenarnya cenderung dengan numerologi ini kerana apa? Kerana sahabat saya satu masa hampir putus tunang, tuan-tuan dan puan. Hampir putus tunang. Sebab apa? Sebab tunang dia ni tak pandai buat keputusan. Bila tanya ikutlah. Bila tanya ikutlah. Tanya boleh je. Boleh je. Tunang dia lelaki, kawan saya ni perempuan lah kan. Jadi dia pun jumpa dengan saya, Kak, nangis ni. Dia kata, saya berhasrat untuk putuskan pertunangan ini. Hey, saya kata kenapa? Kata, dia pun bagi tahulah, dia ni tak pandai buat keputusan, asyik yes man je, dia tak nak lelaki yang tidak pandai membuat keputusan. Dan kemudian dia ni banyak sangat idea, tapi idea tak boleh pakai. Macam-macam lah. Dia ada beberapa ni kan. Okay, saya kata, tolong bagi tahu saya dia punya tarikh lahir. Ya, numerologi tu dia ambil daripada tarikh lahir. Lepas ni jangan tanya dah pula saya. Dia punya manusia dia watak dia ada 9 watak kalau ikut ilmu nombor. Jadi bila kira tu tuan-tuan dan puan, saya dapat 1 digit campur bagi tak payah bagi, campur je. Bila campur misalnya kita dapat nombor 2, nombor 25. 2 tambah dengan 5. Jadi nombor berapa? 7. Sebab dia 1 sampai 9 je. Okay, kosong tak adalah. Kena 1 sampai 9. Jadi dapat nombor 7. 7 ini, dia symbolize orang yang banyak ilmu tapi tak pandai buat keputusan. Dan kalau dia buat keputusan, terkadang dipengaruhi oleh emosi dia. Jadi dia sangat bijak tapi keputusan kurang pandai. Manakala kawan saya punya personality number dia adalah nombor yang dominant dan very good in making decision. Okay, jadi saya pun kata dengan dia, kalau macam ini ya, nama dia ya, Isfadiah, ya, ambil ya. Ya, kalau macam ini, memang eloklah awak yang buat keputusan. Tapi sebelum buat keputusan, bincang dulu dengan dia sebab dia adalah source of knowledge. So macam mana pun awak perlukan dia dan dia perlukan awak. You are meant to be together. You are complement to each other. Tak jadi pula putus tunang. Oh, kahwin sekarang dah ada, tak siap saya 7 anak. 6 anak ataupun 7 orang anak. Jadi bila nampak bahawa kita punya pandangan tersebut dengan mengetahui personality pasangan kita, kita akan jadi lebih memaafkan dan kita juga lebih untuk accommodate dan cover each other, complement each other. So bila dia complement each other, dia tahulah bahawa dia tak perlu menuntut yang banyak pada pasangan dia kerana dia tahu bila pasangan dia lemah daripada sudut itu dan dia lebih, dia akan complete, bukan compete. So ini adalah satu, saya rasa perkara yang cukup menarik. Baik, kenapa cerita pasal numerologi? Ini cerita pasal Ramadan. Jadi Ramadan itu turun pada bulan 9 dan nombor 9 sangat berkait rapat dengan leadership. Okey, kita tengok pula sejarah Ramadan. Sebab apa? Sebab saya cerita ni supaya kita dapat bekalan 1, 2, 3, 4. So bila berlalunya Ramadan, bekalan itu still stay with us. Kita masih lagi dapat bekalan daripada Ramadan walaupun Ramadan itu berlalu. Di Ramadan itu tidak berlalu dengan sia-sia, kita pun tak dapat apa-apa seperti orang yang tak ambil apa-apa dalam gua tersebut, ya. Okey. Jadi bulan 9 dia signifies leadership. Jadi bila leadership kita lihat dalam sejarah Ramadan diwajibkan berpuasa pada tahun 2 Hijrah. Jadi selepas baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi di Madinah lah
di Madinah lah, selepas Nabi berusaha 13 tahun di Mekah, which ended in failure. Failure tu meaning that diorang tak boleh, Nabi tak boleh betul-betul dapat majority voice di Mekah. So dengan perintah Allah, mereka pindah dari Mekah pergi ke Madinah. Baik, manakala ibadah satu lagi yang biasa kita lakukan 5 kali sehari, ibadah apa tu? Solat. Solat diturunkan sebelum hijrah, iaitu dalam waktu Isra dan Mi'raj, selepas Nabi diboikot, selepas Nabi dibuang daripada Taif. Jadi Nabi masih lagi di Mekah. Dan waktu itulah arahan ibadah solat diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut logik akal kita, sepatutnya ibadah puasa inilah diturunkan di Mekah, bukan ibadah solat. Sebab apa? Bila solat di Mekah, kiri kanan depan belakang adalah kaum musyrik Quraisy yang memusuhi Nabi. Ibadah solat ini adalah sesuatu ibadah yang terzahir di mata. Kita angkat takbir, kita rukuk, kita sujud, kita bagi salam. Nampak tak orang? Nampak. Kalau kita betul-betul nak jaga keimanan kita, sepatutnya Allah turunkan ibadah puasa ini di Mekah, bukan di Madinah. Bila kita berpuasa, ramai orang tak tahu. Relax je. Tapi kita beribadah kepada Allah. Kan? Jadi orang musyrik, selama mana kita tak bagi tahu kita puasa, jadi Nabi dan para sahabat tak bagi tahu, mereka akan boleh terus berpuasa. Tapi tidak jadi begitu. Jadi persoalannya, mengapakah Allah turunkan solat dahulu, bukan puasa terlebih dahulu? Jadi ini juga menjawab persoalan bahawa kita ni dalam menunaikan ibadah-ibadah, kita kena tahulah bila ibadah puasa setengah orang dia berpuasa tapi tak solat. Kan? Jadi kita kena seimbangkan diri kita bahawa solat juga adalah perkara yang wajib. Okey. Jadi kesimpulannya, beberapa ulama menghuraikan kepentingan solat. Solat ini mengajar kita atau memberi mesej. Apa mesej dia? Mesej dia adalah kita perlu menguasai pengurusan kehidupan. Islam mengajar kita set pengurusan kehidupan. Contohnya, solat, sebelum solat kita kena tahu kiblat, direction. Jadi direction kita bermaksud hala, tuju dan matlamat hidup. Begitu juga nak solat, kena tahu dah masuk waktu. Maka Allah mengarahkan kita tentang pengurusan masa. Sebelum solat kena ambil wuduk dan bersih. Jadi di sini pengurusan kebersihan dan kesihatan. Begitu juga pengurusan maruah, pengurusan kerjasama. Sebab maklum kalau sembahyang berjemaah, kita kena banyak tolak ansur. Jadi seluruh kehidupan kita perlu diurus. Dan the best style untuk mengurus kehidupan sudah tentulah dengan Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam keseluruhannya. Baik. Tengok pula aspek puasa. Aspek puasa, apa mesej? Tadi mesej solat, mesej kita perlu mengurus kehidupan kita dengan Islam. Mesej puasa yang diturunkan pada tahun 2 Hijrah. Jadi Ramadan pada tahun 2 Hijrah, maksudnya Nabi telah berhijrah setahun. Menunjukkan mesej kawalan diri sendiri. Bagaimana kita perlu mengawal diri sendiri. Sebab maklum, tuan-tuan perempuan, kalau kita puasa, siapa yang tengah ambil wuduk sekarang ni, kalau pergi telan air, kita tahu tak? Kita tak tahu. Jadi di sini sistem kita mengawal diri kita untuk berlaku amanah. Kalau solat tadi mengajar kita bahawa kehidupan kita perlu diurus, kena ada sistemnya. Dan bila di Madinah, Madinah ini adalah perlambangan bahawa sistem Islam itu bukan saja untuk diri sendiri, tetapi untuk membangunkan masyarakat dan sebuah negara.
Jadi untuk membangunkan masyarakat, kalau masyarakat kita, tempat kerja kita, keluarga kita, okey, apa yang penting? Kawalan diri. Sejauh mana kita boleh mengawal rasa marah kita. Sejauh mana kita boleh mengawal panca indera kita. Jadi inilah yang menjadikan kita berjaya ataupun tidak akhirnya. Sebab itu, kalau kita lihat apakah target Ramadan ataupun target puasa dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebiji sama macam orang yang lepas, supaya kamu bertakwa. Cuba tengok pula objektif kekeluargaan. Objektif kekeluargaan maksudnya kita membina individu dalam keluarga, ahli keluarga kita. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman, "Walladzina yaquluna," ini biasa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Di dalam ayat tersebut menyatakan bahawa Allah nyatakan dan orang-orang yang meminta daripada Allah. Bila ayat Al-Quran tuan-tuan perempuan dalam bentuk doa, bermaksud kita kena berusaha, kena letak effort untuk mencapai target itu ya. Dimaksudnya orang yang meminta daripada Allah supaya anugerahkan kepada mereka pasangan dan juga zuriat penyejuk mata, qurrata a'yun. Okey, biasanya kita berhenti sampai situ. Anak-anak, pasangan, suami, isteri yang sejuk pada mata kita. Full stop. Kita lupa yang satu lagi, waja'alna, dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang yang berdoa itu lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, imama, leader, ketua. So apa hal sangat dengan takwa ni? Dalam surah Al-Hujurat Allah juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. The best among you adalah those who are best in taqwa. Jadi kalau nak jadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena polish takwa kita. Jadi the best in taqwa adalah insan pilihan Allah. Tapi nak wujudkan orang-orang yang mempunyai ciri takwa, kita perlukan institusi apa? Kekeluargaan. Sebab itu Allah bagi doa, ajar kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, daripada kalangan suami, pasangan kita, wa dzurriyyah, zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Kalau sebut penyejuk mata, let's say lah dalam Dewan Surau ini kita ada berapa orang? Contoh dalam 60 orang. Kalau saya tanya secara peribadi, secara subtle, ya, secara selamba, saya tak ada sebut skema sangat. Menurut Al-Quran, surah Al-Furqan, Allah sebut qurrata a'yun, maka apakah pandangan puan? Nah, tak adalah soalan gitu kan. Saya try. Saya tanya suami saya, "Bang, yang sejuk mata hati pada abang macam mana?" Apa suami saya kata? Dia tu. Suami saya kata, yang mendengar taat pada suami dan pada ayahnya. Oh, itu dia punya trademark. Saya pergi jumpa mak saya pula. Tapi saya tak ada skema Al-Furqan, tak ada. Saya sebut, "Ibu, anak-anak yang sejuk pada mata ibu macam mana ya?" Pada ibu yang sejuk mata tu yang pandai masak lah. Mak saya kata. Saya tanya pula ayah saya. Saya kata, "Ayah, anak-anak yang sejuk pada mata ayah macam mana ya?" Apa dia jawab? Dia kata, "Yang mahu picit kaki ayah tanpa disuruh." Lain orang lain interpretasi sejuk mata. Jadi sebab itulah kita, kalau interpretasi kita based on our own desire, feeling kita, perasaan kita, itu yang ada anak kesayangan, anak tak sayang, ada menantu kesayangan, ada menantu emas, ada menantu hitam, menantu kambing hitam kan. Kenapa? Kerana kita nilai mereka menurut nafsu kita. Tapi kalau kita berbalik semula kepada intipati kenapa kita mempunyai keluarga, dia kena ada kaitan dengan ayat yang kedua itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin
kepada orang yang bertakwa. Meaning that imam itu, leader itu mestilah the best among orang yang bertakwa. Ada beberapa list orang bertakwa, dalam list itu dialah yang terbaik. So that will be the target of a family. So kalau kita lihat di UEM ini merupakan satu family, warga-warga yang ada dalam sini bekerja sebagai keluarga. Dan memang kita suka kan environment persekitaran yang bekerja sebagaimana keluarga, bekerja sama, tegur, menegur dan sebagainya, nasihat menasihati, gaduh-gaduh sikit, baik balik, ada cincang tak putus. Kita suka begitu. Maka kita perlu membina asas kerja kita yang berasaskan keluarga ini dengan asas takwa. Maksud dia, kita kena lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan pergi kepada takwa itu nanti. What is the meaning of takwa? Tapi sebelum itu, saya nak letakkan Ramadan. Sejarah Ramadan pada tahun 2 Hijrah adalah untuk membangunkan takwa. Dan bila kita berkahwin, kita mempunyai anak-anak, rupa-rupanya nak sharpen ataupun polish the talent of taqwa so that they become the leader of the muttaqin. Okay, nampak tak? Bila Ramadan datang, dia macam komplimen betul dengan kita punya target kehidupan ataupun individual target. So Ramadan datang memudahkan urusan kita. Jadi antara yang paling penting yang saya katakan tadi, apa Ramadan ajar? Ramadan ajar kita supaya ada sistem kawalan diri. Sebab itu kalau Imam Al-Ghazali bila ditanya berkenaan dengan level puasa, Imam Al-Ghazali listkan 3. Yang ini famous ni, famous. 3 tahap. Tahap yang pertama dipanggil tahap awam. Orang yang berpuasa, dia tahan lapar dan dahaga je, full stop. Tahap yang kedua adalah tahap khusus, orang yang special. Dia yang special ini, dia menahan 3, lapar, dahaga, panca indera. Jadi rupa-rupanya panca indera juga kena urus. Dan satu lagi adalah khawasul khusus, orang yang extra special. Ini yang dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah dekat juga dengan takwa. Mereka berpuasa golongan ini untuk 4 perkara. Lapar, dahaga, panca indera dan nafsu. Nafsu ni tuan-tuan perempuan kita tak boleh buang. Tapi yang boleh kita buat adalah jinakkan dia. Sebab bila nafsu sudah jinak, dia nak akan naik pangkat. Pangkat paling rendah, nafsu amarah. Pangkat paling tinggi, nafsul mutmainnah. Tetapi kedua-duanya mempunyai ciri asas yang sama. Apa ciri asas dia? Kalau dia nak sesuatu, kita bagi, dia makin lapar. Itu ciri asas. Sebab tu kalau orang yang nafsu, dia nafsu amarah, bila buat maksiat sekali, dia akan buat lagi dan lagi. Kalau minum arak, jadi ketagihan arak. Kalau berzina, jadi ketagihan zina. Kalau mencuri, jadi ketagihan mencuri. Mencuri ketagih ke? Ketagih. Saya 8 tahun jaga asrama anak-anak perempuan. Mencuri ini rupanya ketagih. Ada pernah satu masa nak balik raya lah masa bulan puasa. Bulan puasa ni best. Dia scan perangai hodoh kita tau. Perangai hodoh kita tu dia keluar. Jadi kalau siapa-siapa yang masih nak marah, dia kata apalah pun tak boleh nak kawan marah. Puasa ni. Tapi masih marah juga. So itu adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Supaya kita kena urus marah kita. Tu marah itu adalah kelemahan kita. Jadi Allah tunjulkan. Tapi kalau tidur je susah macam tidur je dia ada masalah. Satu mungkin kesihatan lah. Sebab di Ramadan datang ni dia betul-betul scan everything ya. Kita punya spiritual, physical state, termasuk kita punya kebijaksanaan lah. Tapi dalam bulan puasa ni juga, dalam Ramadan ni juga kita banyak tazkirah ya. Jadi akan kita insya-Allah banyak maklumat dan ilmu dapat. Baik. Waktu memang tertonjol-tonjol perangai dia dalam bulan Ramadan. Jadi ini adalah satu rahmat, malah satu peluang yang Allah berikan pada kita supaya kita urus masalah tersebut. Bulan Ramadan ni lah juga jealous memanjang. Tengok jiran tukar lamsi. Jiran pula datang bawa apa ni?
cushion perabot baru kita pun nak perabot baru. Jealousnya tu, ya Allah, tengok adik ipar kita punya tudung pula style macam ni, nak jadi macam ini juga kan. Baju dia, tema dia tu, kita pun tak puas hati tema warna apa, kita pun nak buat warna apa. So it shows the rahmah or the blessing from Allah. Allah is very merciful. Jadi kita cari jalan untuk urus perkara tersebut. Okay. Jadi kita dah dapati bahawa Ramadan ini membantu kita, completekan kita untuk mencapai takwa. Jadi tiga peringkat yang di-share atau dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama tadi, puasa orang awam, dia tahan hanya lapar dan dahaga. Yang kedua, lapar, dahaga dan panca indera. Dan yang ketiga, lapar, dahaga, panca indera dan nafsu. Jadi nafsu atau keinginan nafsu itu dia mampu tahan. Jadi dia jinakkan nafsu dia. Nafsu dengar panggilan iman, bukan kita mendengar panggilan nafsu. Jadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang ini, dia pun sama. Asas dia, bila dia nak sesuatu, kita bagi, dia nak lagi. Dia macam jadi ketagih juga. Contohnya, kalau kita selalu berpuasa sunat. Dia dah biasa puasa sunat. Jadi kalau satu hari tengok hari Khamis berlalu tanpa dia berpuasa sunat, apa jadi? Sedih. Kita perempuan lah, kalau kita perempuan, bulan Ramadan, akhir 10 yang terakhir adalah pejutan yang sangat-sangat bermakna di mana kita betul-betul nak mendapatkan manfaat akhir Ramadan. Allah kurniakan ABC. Apa perasaan kita? Frust Ya Allah, tolonglah. Lepas tu yang sebut tu, Ustazah, boleh tak saya makan pil penahan juga? Banyak 2-3 soalan lah. Taklah banyak makan 2-3 soalan. Ada juga tu sebab saya tak nak tinggal, saya tak nak miss pun 10 hari saya nak beriktikaf, Ustazah. Saya nak ikut suami saya beriktikaf di masjid. Jadi itulah kita kan. Sebab apa? Sebab kita dah seronok. Dan kita juga baginda Nabi Muhammad SAW yang sembahyang, bangun malam, qiyamul lail kan, sampai kaki dia bengkak-bengkak. It doesn't make sense. Tapi kerana apa? Kerana cintanya pada Allah dan nafsu dia telah dibentuk menjadi nafsu mutmainnah. Maka asas nafsu tu bila dia buat baik, dia nak buat baik, ada keinginan nak buat baik, kita buat baik, kemudian dia jadi ketagih nak lagi dan lagi. Jadi nak tarbiyah nafsu itu tu supaya ke arah mutmainnah, itulah dia perlukan perjuangan. Baik. Jadi kita tahu tadi Ramadan mengajar kita tentang self-control. Dan self-control ini tuan-tuan perempuan, dalam psikologi saya ada jumpa satu kajian. Kajian ini dia bukan buat pada orang besar. Dia buat pada kanak-kanak umur 6 tahun ke bawah. Siapa yang ada peluang nanti balik ataupun mungkin dah ada sedikit maklumat berkenaan dengan kajian ini. Kajian ini nama dia Marshmallow Test. Pernah dengar? Kajian marshmallow. Okey, nanti pergi tengok dekat dalam internet, dalam YouTube ke, tulis marshmallow test. So marshmallow test ini dia letak seorang anak atau 2 orang anak ke dalam satu bilik berserta dengan marshmallow. Kalau 2 orang budak, dia letak seorang budak tu dengan marshmallow di hadapan dia. Tapi permainan semua sikit. Tak adalah playground, tak adalah buaian dalam bilik tu. Dia cuma meja, dia dan juga marshmallow. Okey. Dan anak ini diajak untuk buat deal, agreement. Okey, kalau awak tunggu saya datang, marshmallow ni akan jadi 2. Sekarang 1. Kalau awak sabar, awak tunggu saya akan bagi 1 lagi marshmallow. Okey. Tapi dia kata kalau awak nak makan, makanlah. Kalau awak makan sekarang, awak tak dapat marshmallow 1 lagi. Kalau awak makan, tak dapat. Tak makan, tunggu saya datang, dapat. Okey. Apa jadi? Dia pasang kamera, dia tengok respon budak-budak ni. Memang seronok. Kalau you all tengok kan, senyum sendiri. Ada yang dia pandang tempat lain tapi tangan dia tu kan pelan-pelan pegang marshmallow, dia gelek, dia gintil. Tapi dia tak pandang pun marshmallow tu. Ada yang dia pegang, lepas tu dia tengok kiri kanan, lepas tu dia letak dekat hidung. Dia cium, lepas tu dia geram, dia tak balik. Ada yang dah masuk mulut separuh. Nama dia TikTok, dia keluarkan balik.
Ada yang hantam sajalah. Ada yang cubit sikit rasa. Cubit sikit rasa macam tu. Memang perangai diorang direkodkan. Tapi yang menariknya kajian ini, dia bukan setakat tempoh itu. Sebab dia tinggalkan anak-anak ini 15 minit. Dia ikut perkembangannya 15, bukan tempoh tu saja, tapi dia sambung kajian tersebut, dia ikut perkembangan anak-anak ini 18 tahun berikutnya. Jadi it is like a very long test ya. Jadi dia buat 18 tahun berikutnya nak tengok apa jadi pada budak-budak ni. Jadi kalaulah anak ni ambil test umur 6 tahun, 18 tahun berikutnya umur dia berapa tahun? 24. So majority dah graduate lah. Dan mereka dapati anak-anak yang boleh tahan untuk tidak makan marshmallow itu sehingga datang pegawai tersebut dan dia dapat 2 marshmallow, anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai kepimpinan yang tinggi di masa umur dia 24 tahun. Manakala anak-anak yang makan marshmallow awal-awal lagi dah habis, mereka dapati kumpulan inilah yang banyak terjebak dalam gejala sosial. Maka Western people sekarang ni yang subscribe to psychology, yang believe in the psychology punya ni, dia bawa anak dia untuk ikut marshmallow test sekarang. Jadi dia tahu apa jadi anak aku 18 tahun akan datang. Jadi bila tidak ada self control, waktu tu dia akan repair balik lah, adjust balik macam mana anak-anak ini perlu ada self control. Now, masa saya tengok marshmallow test itu, yang saya kagum adalah apa? Saya kagum Islam telah meletakkan jalan dia, iaitu melalui jalan puasa. Budak-budak kecil pun kita ajar untuk berpuasa. Tahan dik, sabar sikit lagi. Bukan 15 minit. Berjam-jam. Serugilah kita kalau orang barat daripada 15 minit tu, dia boleh dapat sebaik-baik manfaat dengan self-control. Kita tidak dapat apa-apa pengajaran daripada ibadah Ramadan kita. Apa yang kita dapat? Datang Ramadan, nak raya. Itu memang habis lah. Jadi kalau datang Ramadan, this is the time whereby I could polish my taqwa. Very good. Saya boleh recharge my self-control. Very good. Saya boleh scan apa dia perangai huruf saya dalam bulan Ramadan so that saya akan modify ataupun improve. Yang itu very good. Jadi selain daripada self-control, apa yang diajar oleh Ramadan adalah amanah dengan diri sendiri. Jadi self-control, kemudian amanah dengan diri sendiri. Jadi dua ini, tuan-tuan puan-puan, sebenarnya adalah satu perkara yang perlu kita masukkan ataupun kita tanam dalam diri kita dan juga diri anak-anak atau generasi muda kita. Ya, kerana apa? Kalau dia nak mempunyai kepimpinan, nombor satu, dia kena pandai kawal diri dia. Pandai kawal marah dia. Tahu bercakap, terima kasih. Saya ni pergi ke Mekah satu masa dekat Jeddah. Orang Arab ni dengan rombongan-rombongan dia, tak tahu Arab daripada mana. Dia ada Arab daripada Tunisia kan, ada Arab daripada Mesir lah, daripada Oman, daripada Saudi sendiri. Tapi kalau dah dekat Jeddah tu, Jeddah airport, bukan daripada tanah Arab rasanya kan, bukan daripada Mekah itu, mungkin daripada tempat lain. Dia bawa barang dia banyak dengan beg-begnya gitu kan. Jadi satu beg tergolek, jatuh berdebuk ke bawah. Waktu beg tu jatuh tergolek, suami saya lalu. Jadi beg tu jatuh di kaki suami saya. Dan ustaz pun dengan baik hatinya mengangkat beg tersebut. Dia letak balik dekat troli dia. So tuan-tuan, puan-puan, anda pun tidak, apatah lagi terima kasih. Ini orang Islam. Kan? Kalau kita lah kita cakap apa? Terima kasih kan?
Budaya kita ke tak tu? Ada buat ke tak? Kita cakap terima kasih kan? Tapi tak ada nahinya. Dan budaya kita pula yang dahsyat, yang paling bestnya, dengan orang lain kita berterima kasih. Dengan ahli keluarga sendiri kita tidak berterima kasih. Mana handphone mak? Mana handphone mak? Handphone mak nampak tak? Ada mak, ada kat situ lah, bawah bantal mak je. Okay. Cakap terima kasih tak? Lupa. Mana kasut ayah ni? Kasut ayah nak pergi terawih ni, kasut ayah. Dekat belakang tadi ayah, saya nampak ayah bawa ke belakang. Itu ambil kan? Dia lari ambil. Letak. Ayah cakap terima kasih? Tidak. Jadi kita kena sedikit betulkan, repair sedikit supaya kita dengan ahli keluarga juga polite. Bukan dengan orang luar saja. Sebab nak tahu perangai seseorang itu, tengok bagaimana dia melayan ahli keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah yang baik pada ahli keluarga kamu. Orang yang paling baik, tengok macam mana dia melayan ahli keluarga dia. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga ku. Wah, cakap besar lah Nabi. Maksud dia ada maksud tu cakap besar. Maksudnya kena ikut Nabi. Ikutlah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Dan dikonfirmkan balik dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah, nak jadi orang takwa ni. Nak jadi the best person ni kan. Nak jadi yang paling mulia di sisi Allah ni. In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut khairukum li ahlihi wa ana, dan saya khairukum, paling baik di kalangan kamu, li ahli, kepada ahli keluargaku. Jadi nak tak nak kita kena dapatkan checklist apa yang Nabi buat pada ahli keluarganya, so that kita akan membangunkan kebaikan dalam diri kita. So self control dan juga amanah. So tuan-tuan puan-puan, kalau nak bangunkan jiwa leaders, bagi dia skill macam mana nak mengawal emosi dia, macam mana nak mengawal diri dia. Sebahagian daripada ibu bapa dia ada tanya dengan saya lah, Ustazah, macam mana nak ajar ya anak kita ni supaya sabar? Macam mana nak ada yang self control tu yang Ustazah sebut tu kan? Kata nak bagi, sebab dia kecil lagi lah Ustazah, dia umur 6 tahun macam tu kan. Tapi dengan marshmallow test tu saya nak buat juga lah anak saya. Tapi tak adalah nak test. Macam supaya dia ada self control. Bila kita kata nanti, dia dengar, dia faham. Saya kata dia kena melalui latihan, tuan-tuan puan-puan. Contoh latihan yang paling mudah adalah bila beli baju raya dan keperluan raya. Okay, kita dah testkan kat situ. Dia masuk dalam kereta, dia nak pakai kasut raya dia. Pakai kasut raya. Tak apa, pakailah dah awak punya. Tak ada. Tunggu di rumah. Dah sampai rumah pula, dia nak try. Okey lah. Ataupun kita bagi lama lagi. Tunggu hari raya nanti. Jadi, kita ajar dia supaya dia delay sikit apa yang dia nak. Jangan bila dia nak aja jam-jam tu kita bagi. Time-time tu dia bagi. Jadi, bila kita selalu bagi anak-anak ini tidak mempunyai kesabaran. Jadi bila tidak ada kesabaran, bila dia berhadapan dengan masalah dan sebagainya, mereka akan cepat melatah. Dan yang kedua adalah self-independent. Independent. Jadi tuan-tuan perempuan, Ramadan juga mengajar kita tentang independent. Independent daripada sudut bahawa dalam satu masa yang sama kita kena benar-benar mengetahui sudah masuk subuh, so kita stop kita punya makan minum. Betul-betul sudah masuk waktu maghrib untuk kita berbuka puasa. Jadi kita tidak, kalau macam sekarang ni tuan-tuan, memanglah kita duk ada TV. Jadi kita depends on TV. Tetapi usaha tersebut untuk menjadi independent di mana kita depends on Allah totally, memang datang daripada ibadah puasa tersebut. Lagi kalau yang dah kahwin lah kan. Apa jadi kalau mak tak bangun sahur? Apa jadi pada keseluruhannya? Tak sahur kan? Itu biasa lah, biasa. Sekarang ni ayah-ayah dahsyat, ayah-ayah yang membangunkan sahur kan.
Ya tuan-tuan perempuan, nak ceritanya, kalau kita selalu depend on mak kita, satu hari nanti kita jadi mak. Satu hari jadi mak, kita ni yang akan jadi betul-betul kena independent. Boleh pula bangun waktu tu. Sebelum tu tak boleh bangun, saya pun sedih juga. Sebelum tu tunggulah mak panggil lah, jaga dah dekat. Tunggulah mak panggil, dah bau dah ikan goreng kan. Tak bangun juga. Tapi bila dah perkahwin ni, kita yang bangun. So itu adalah inisiatif yang saya kira sangat cantik untuk kita belajar daripada bulan Ramadan ini. Ya. Jadi secara ringkasnya kita ada 15 minit lagi. Saya mengharapkan kalau ada soal jawab supaya kita sama-sama boleh dengan kata lain ilmu ni kita boleh manfaatkan lebih lagi. Ya. Jadi antara perkara yang saya belajar sebelum saya serahkan pada tuan-tuan perempuan untuk sesi soal jawab, saya belajar daripada umrah saya pada tahun ini sebab saya bawa anak saya. Jadi anak saya ni saya bawa ke Raudah masa di Madinah. Kemudian masa tawaf, masuk Hijr Ismail, pegang rukun Yamani, sentuh rukun Yamani. Sebab rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, the only pillar yang tinggal pada bangunan Kaabah itu hasil atau warisan daripada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu tawaf, dia sentuh rukun Yamani, bukan cium ya. Dia tengok sondong aja kepala dia pergi cium rukun Yamani. Yang cium tu Hajarul Aswad. Jadi dia sentuh rukun Yamani. Jadi saya bawa anak saya untuk sentuh rukun Yamani. Saya berusaha juga untuk anak saya cium Hajarul Aswad, tapi tak dapat, dia cuma dapat sentuh saja. Okay. Jadi satu masa saya lontarkan soalan kepada anak saya. Saya kata, nama dia Hana. Hana tahu kan tempat mustajab itu adalah Raudah? Betul? Tapi kenapa ya? Allah kan tahu manusia ni berjuta-juta. Raudah tu tempat sikit saja. Dewan surau kita ni lagi besar daripada Raudah. Dia kan hanya daripada mimbar Nabi dengan kubur Nabi. Itulah dia Raudah. Sangat sikit. Kecil. Kemudian di Hijr Ismail pun kecil juga. Dan dalam Hijr Ismail itu menurut pandangan ulama, ada satu spot dalam Hijr Ismail ini yang paling mustajab doa. Hijr Ismail ini sejarahnya adalah Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di situ. So antara tempat yang paling mustajab doa adalah di bawah pancuran air emas tu. Situ, itu pun jadi bahan rebutan lelaki dan perempuan. Hajarul Aswad, batu satu tu je yang boleh muat hanya satu muka. Rukun Yamani kan, satu rukun je, one pillar je. Agak-agak lah tempat mustajab gitu. Multazam, contohnya multazam pun antara tempat mustajab doa. Tahu tak kat mana antara multazam ni? Sangat sikit daripada Hajarul Aswad dengan sebelum pintu Kaabah. Berapa kerat aja yang boleh berdiri kat situ. Tuan-tuan perempuan, saya ajak anak saya kata cuba fikirkan, kenapa Allah bagi tempat cenonek macam tu. Bagilah selapang-lapangnya tanah Arab seluruhnya kan, untuk menampung berjuta-juta manusia ni. Jadi dia bagilah, dia kata dia mungkin nak mustajab supaya tengok kita punya usaha, tengok macam mana kita kehendak kita, target kita, dia bagilah. Saya kata cuba lebih umum lagi. Mak dia pun tak setuju kan. Lebih umum sebab nak bagi dia fikir, nak bagi jawapan terus boleh je. Tapi saya sebenarnya memang sengaja nak bagi dia berfikir. Satu hari bagi masa kat dia. Sampai besoknya Umi give up. Umi bagi. Saya kata ini pandangan saya secara peribadi lah. Benda kecil-kecil yang Allah jadikan tu, yang memang Allah letakkan, memang sengaja Allah letakkan supaya apa? Supaya kita manusia mengurus. Bagi pihak pengurusan masjid, dia akan urus timing. Dia akan berada di situ untuk menjaga ketenangan. Bila masa nak membersihkan, bila masa nak allow orang masuk, especially macam kalau di Raudah lah, ada waktu lelaki, waktu perempuan, kemudian perempuan dikumpulkan pula ikut beberapa kategori. Kalau kita di Malaysia, kita dikumpulkan pada kelompok bahasa Melayu. Kalau yang pergi umrah tu kan, panggil bahasa Melayu.
Jadi bila dikumpulkan tu kita nampak mereka melakukan pengurusan. Itu di pihak mereka. Tapi di pihak kita pula, kita kena mengurus untuk self control. Sebab bila kita nak pergi ke tempat tersebut, kita kena bangunkan leadership kita. Bukan tamak kita. Bila tamak kita, itu yang jadi teruk lah. Kadang-kadang kita merebut, kita akan dirempuh dan sebagainya. Jadi rasa sabar, tolak angsu, memberi laluan dan sebagainya. Anak saya dapat tips. Dia kata, Umi, I got tips dekat Raudah. Macam mana nak sembahyang depan sekali, soft depan sekali dekat dengan makam Nabi. Dia kata, apa? What is your tip? Share with me. Saya kata. Dia kata, tips dia, Umi, tolong orang. Ya Rob. Jadi bila keluar daripada Raudah tu, saya kata, awak tahu tak, awak dapat pengajaran yang paling hebat. Membantu orang. Dia kata bila dia bantu orang untuk sembahyang, okey ambil masuk sembahyang, tak lama tu dia akan dapat tempat. Sama juga dengan nak pegang rukun yamani. Dia kata dia punya tips adalah orang depan dia tu jangan kita tolak dia. Jangan kita quiz dia keluar kan. Kita pula masuk ambil tempat dia. Dia kata Umi, tolak dia, dorong dia ke dalam supaya dia dapat sentuh dulu. Jadi bila orang tu dapat sentuh dulu, kita akan dapat jalan. Itu tips dia. Saya kata boleh buat. Itu tips dia. Tapi tak tahulah tips tu boleh dipakai untuk semua orang ke tak. Jadi tuan-tuan perempuan, kita sedarlah bahawa bila bulan Ramadan ini yang sedikit dengan Lailatul Qadar, yang sebahagian ni kata dah berlalu Lailatul Qadar ini. Sebahagian kata kan. Tapi kita mohonlah kalau boleh belum berlalu lagi. Jadi Lailatul Qadarnya dengan waktu yang tak tentu dan sebagainya, sebenarnya Allah mengajar kita supaya kita mengurus diri kita. So pengurusan sangat penting, dan dengan Ramadan yang berlalu ini mudah-mudahan kita boleh mengurus kehidupan kita boleh mengurus nafsu kita boleh urus panca indera kita juga boleh urus pemakanan kita. Sebab tengok bulan Ramadan kita makan pun berbuka dengan apa? Anda ada dua pilihan, 3 butir kurma dengan 1 mangkuk Maggi. Di manakah pilihan anda? Kalau makan nak kenyang, dia back to the niat. Makan nak kenyang, mesti dia kejar Maggi semangkuk dulu. Tapi kalau dia nak badan kita sihat dan dapat tenaga yang baik, yang dia kejar adalah 3 biji kurma. Walaupun kecil. Sebab macam the best kurma ajwa kan. Kecil je. Lain dengan kurma benjol tu. Benjol tu besar. Kan? 3 biji kurma saja. Kerana apa? Saya satu masa berforum dengan seorang doktor. Doktor tu handsome, tinggi. Dan berilmu. Dia sebut begini. Kita ni makan, kena cari makanan yang berkualiti. Bukan kuantiti. Bila kita makan, kita ambil 3 biji kurma itu. Kurma sendiri dia memberi tenaga dan serat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi badan kita yang hilang tenaga sebelum ini akan dibangunkan dengan tenaga tadi. Berbanding kalau kita makan Maggi atau makan nasi yang terus kenyang. Bila kenyang, badan tu tadi kurang tenaga. Dalam kurang-kurang tenaga tu, dia terpaksa menggunakan sisa-sisa tenaga dia untuk proses dan menghadamkan makanan. Sebab itu, oksigen akan banyak tertumpu pada penghadaman makanan dalam perut. Kurang sedikit daripada otak. Jadi patutlah lepas maghrib, kita dah melantak habis, kita pun letih, nak sembahyang maghrib pun tak larat, nak sembahyang isyak pun tak larat, nak tarawih lagi tak larat. Padahal sebenarnya, if you go to quality, you makan 3 biji kurma, sembahyang maghrib, lepas tu makanlah sikit tambah lagi. Akan rasa cergas dan juga selesa bila kita sembahyang isyak dan tarawih. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi amalan kita, dan bawalah bekalan yang kita belajar dalam bulan Ramadan ini ke bulan-bulan yang berikutnya. Ya, jadi satu lagi, apa yang diajar oleh bulan Ramadan, jangan kita membasir. Tetapi hakikatnya apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan, bulan Ramadan ini pembasiran 3 kali ganda daripada hari biasa. Saya pergi ke Macang, district officer dia sebut, dia kata sehari di Macang bersamaan dengan 100 tan pembuangan sampah. 100 tan pembuangan sampah
Kalau dikira bahagi kepada rumah, satu rumah 1.5 kilogram setiap hari. Agaknya apa yang berat tu? 1.5 kilogram. Dan surprisingly bulan Ramadan 100 tan itu akan menjadi 300 tan. The whole Malaysia setiap hari pembuangan berjumlah 8 juta tan. Itu yang logik tu. Sebab satu daerah 100 tan. Di Malaysia, the whole Malaysia, every day 8 juta tan. Ini bukan setahun punya kiraan tu. Ini sehari, setiap hari. Jadi kalau kita ikut sistem yang induktif, ambil yang kecil, kita generalisasikan, 100 tan jadi 300 tan. 8 juta tan bersamaan dengan 24 juta tan. Bulan Ramadan. Ya Allah. Jadi belajarlah kita supaya kita tidak membazir, kerana sesungguhnya membazir itu merapatkan kita dengan syaitan dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya, ambil pengajaran daripada Ramadan untuk kita bawa dalam bulan-bulan yang berikutnya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada soalan dalam kiraan 5, 4. Dahsyat, korang dah tahu semua. 3. Ada soalan? 2. Ini panggilan suhu. 1. Kosong. Okey, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Isfadia atas perkongsian sebentar tadi, dan juga terima kasih kepada semua para hadirin yang datang pada tengah hari ini yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian Ustazah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang telah Ustazah berikan pada hari ini. Sekian sahaja, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.